Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu lagi pada siri yang ke-99 dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita masih lagi berada dalam kitab berkenaan hadis-hadis berkenaan tentang solat daripada kitab sahih Imam Muslim, dan kita dah tiba pada riwayat 1486 berkenaan tentang kelebihan solat Jumaat wa bayani tasydid fi takhalluf anha, dan amaran keras bagi orang yang tidak menghadiri akan solat berjemaah. 1486 baca. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, liqaumin, kepada sekelompok manusia, yatakhallafuna, yang tidak menghadiri, anil jumu'ah, daripada solat fardu Jumaat. Maka Nabi bersabda, laqad hamamtu, demi sesungguhnya aku berkeinginan, berkehendak, an amara rajulan, untuk menyuruh seseorang menjadi imam bagi solat orang ramai. Thumma uharriqa, kemudian aku pergi membakar, ala rijalin, bagi seseorang yang yatakhallafun, tidak menghadiri daripada solat Jumaat, buyutahum, akan rumah mereka. Dan kata Imam Nawawi, ini sebenarnya adalah golongan al-munafiqun yang pada waktu itu berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1487 baca. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang sahabat buta. Siapakah sahabat buta ini? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau adalah muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Lihat pada baris yang kedua, hadzal a'ma huwa bin Ummi Maktum ja'a mufassara, yang mana riwayat ini telah diterangkan dalam Sunan Abu Daud dan juga lain-lain. Maka kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadithi, dalam hadis ini adanya petunjuk, liman qala, bagi orang yang pada waktu itu berkata, al jama'atu fardu ain, bahawa solat berjemaah adalah fardu ain. Wa ajabal jumhur anhu, namun majoriti para ulama memberi jawapan, kata Imam Nawawi, bi annahu sa'ala, bahawa sebenarnya pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum adalah, hal lahu rukhsah, adakah baginya kelonggaran untuk dia solat di rumah, dan masih lagi pada waktu itu beroleh kelebihan solat jemaah bisa babi uzri, kerana keuzuran dia. Lalu dia tanya, wahai Rasulullah, aku tak boleh nak datang ke masjid dengan begitu kerap. Lalu boleh tak aku dapat solat kelebihan solat berjemaah di masjid walaupun aku solat di rumah? Maka itu adalah maksud daripada pertanyaan beliau. Faqilala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Wa yu'ayyidu hadha anna hudur al-jama'ah yaskutu bil uzri bi ijma'il muslimin, dan kenyataan yang kami sebutkan tadi disokong bahawa adanya keuzuran daripada menghadiri solat jemaah dengan kesepakatan ulama Islam jika seseorang itu ada uzur, contohnya buta dan juga lain-lain. Wa daliluhu minas sunnah, dan dalil yang lain daripada hadis adalah kisah Itban bin Malik yang bakal kita baca, yang mana Nabi izinkan Itban bin Malik pada waktu itu untuk tidak datang solat berjemaah
ketika mana beliau minta Nabi SAW. Terus baca hadis. Maka Abdullah bin Ummi Maktum berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku tidak mempunyai qaid, pemandu. Yakuduni, bukan pemandu kereta, maksudnya pemandu sebab dia buta, orang yang pada waktu itu boleh memimpin dia untuk datang ke masjid. Yakuduni, seseorang yang boleh membawaku, memimpinku sampai ke masjid. Fasa'ala Rasulullah, maka beliau telah bertanya kepada Nabi SAW, an yurahisalah, untuk memberi dia kelonggaran untuk dia solat di rumah. Namun kata Imam Nawawi, masih lagi beroleh pahala berjemaah. Fayusalli fi baitih, lalu dia solat di rumah, namun dia masih lagi dapat fadilat kelebihan solat berjemaah. Maka pada awalnya farakhasalah, Nabi SAW berikan kelonggaran dan keringanan tersebut. Falamma walla, tak kala dia nak berlalu pergi, Nabi telah memanggilnya semua lalu bertanya, hal tasma'un nida, adakah kamu mendengar azan untuk salat? Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab ya. Maka Nabi bersabda, fa'ajib, maka apabila kamu nakkan pahala berjemaah, maka hadirlah ke masjid. 1488 baca. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah berkata, laqad ra'aituna, demi sesungguhnya kami telah melihat keadaan kami, wa ma yatakhallafu 'anis salah, dan tidaklah tertinggal daripada menghadiri solat berjemaah pada zaman kami bersama dengan Nabi, illa munafikun, kecuali seorang munafik, qad ulima nifaquh, yang telah diketahui kemunafikan dia. Maka hanya orang munafik, kata Abdullah bin Mas'ud, yang tidak menghadiri solat berjemaah. Au maridun, ataupun orang yang sakit. Namun orang yang sakit pun, kata Abdullah bin Mas'ud, in kana al-maridu la yamshi, jika orang sakit tersebut boleh berjalan, baina rajulaini, sambil dipapah oleh dua orang, hatta ya'tiya salah, untuk datang ke solat, maka dia akan datang. Maka hanya ada dua golongan, kata Abdullah bin Mas'ud, yang tak datang solat berjemaah. Itulah seorang yang sakit, yang pada waktu imam tak larat. Kalaulah orang yang dipapah, ada orang nak papah dia, dia pun akan datang. Dan yang kedua adalah golongan munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud lagi, inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW telah mengajar kepada kami sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Apakah maksud sunanal huda? Baris yang kedua daripada bawah, kata Imam Nawawi, kata pensyarah, al-muradu bil idafah, maksud daripada sunanal huda adalah annat tamassuka biha, seseorang yang berpegang teguh dengan solat berjemaah akan beroleh sababul lil huda, pada waktu itu sebab-sebab penyebab-penyebab petunjuk. Wa tarkuha, dan orang yang meninggalkan solat berjemaah pada waktu itu akan mengambil jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan. Maka sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan di antara jalan-jalan petunjuk adalah as-salata fil masjid, solat berjemaah di masjid, alladhi yu'adzanu fih, yang telah dilaungkan padanya azan, iaitu solat berjemaah di masjid dan surau yang telah didirikan. 1489 baca. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, beliau berkata, man sarrahu, barang siapa yang suka, ayyalqallaha, untuk bertemu dengan Allah, ghada, keesokan hari, maksudnya ketika mati kelak, muslimah, dalam keadaan selamat. Kalaulah kita nak bertemu Allah dalam keadaan selamat, Allah tak hukum kita, tak siksa kita, maka kata Abdullah bin Mas'ud, falyuhafiz, maka hendaklah dia benar-benar menjaga ala haula'is salawat, pada kesemua solat-solat fardu ini, haisu, di tempat, yunada bihinna, di mana dilaungkan padanya azan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syara'a, telah menetapkan, telah mensyariatkan kepada Nabi kamu sunanal huda, jalan-jalan petunjuk.
wa innahunna, dan sesungguhnya solat berjemaah di Masjid Surau adalah termasuk daripada jalan-jalan yang membawa kepada petunjuk. Walau annakum, dan sekiranya kamu, kata Abdullah bin Mas'ud, sallaitum, tetap solat, fi buyutikum, di rumah-rumah kamu, kama yusalli, sebagaimana menunaikan solat, hadzal mutakhallif, orang-orang yang pada waktu itu tidak hadir ke masjid, fi baitih, di rumahnya, la taraktum, maka pasti kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Sebab Nabi SAW tidak pernah solat di rumah kecuali ketika mana Nabi berada di hujung usia baginda, ketika mana Nabi tak larat walaupun pada waktu itu dipapah. Walau taraktum, dan sekiranya kamu memilih untuk meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dalaltum, kamu pasti akan sesat. Wa ma min rajulin, kata Abdullah bin Mas'ud, dan tidak ada seorang pun yatatahharu, yang berwuduk, fayusinu tuhur, dan dia berwuduk dengan sempurna, summa ya'midu ila masjid, kemudian dia bergerak menuju ke masjid, min hadhil masajid, daripada rumah-rumah Allah ini, illa kataballahu lah, kecuali Allah menulis untuknya, bikulli hutwatin, dengan setiap langkah yaktuha, yang dia langkah, hasanah, satu pahala. Orang yang pergi masjid, belum masuk masjid, perjalanan dia ke masjid pada waktu itu adalah pahala. Wa yarfa'uhu biha, akan diangkat baginya dengan sebab langkah tadi, darajah, satu tingkatan, akan ditinggikan, diangkat. Wa yahuttu anhu biha, dan akan diampunkan baginya dengan sebab langkah ke masjid tadi, sayyi'ah, dosa. Maka orang yang pergi ke masjid, setiap langkahnya adalah pahala, kata Abdullah bin Mas'ud. Setiap langkahnya pada waktu itu diampunkan dosa. Setiap langkahnya pada waktu itu ditinggikan baginya darjat dalam syurga. Walaqad ra'aituna, kata Abdullah bin Mas'ud, demi sesungguhnya aku melihat diri kami ketika mana pada zaman Nabi, wa ma yatakhallafu, dan tidak ada yang ketinggalan, anha, daripada solat berjemaah, illa munafikun, kecuali orang munafik, ma'lumun nifaq, yang terkenal kemunafikan dia. Hanya orang munafik yang berani tidak menghadiri solat berjemaah di masjid pada zaman Nabi. Yang munafik yang sembunyi-sembunyi pun mereka akan datang ke masjid untuk solat berjemaah. Walaqad kana rajul, dan demi sesungguhnya ada seseorang, yu'tabih, yang dibawa, yuhada bainar rajulain, dalam keadaan dipapah di antara dua orang, dia pun akan datang walaupun dipapah, hatta yuqama fi saf, sehingga dia didirikan, diletakkan di antara saf. Maka zaman Nabi SAW begitu berat penjagaan solat berjemaah, kerana itu adalah sunnah Nabi yang sangat besar. Maka walaupun seseorang itu dipapah, maka dia tetap akan datang untuk solat berjemaah. 1490 baca. Daripada Abu Sya'sa rahimahullah, beliau berkata, kunna qu'udan, kami sedang duduk-duduk di dalam masjid bersama dengan Abu Hurairah. Maka ini nak menceritakan bila azan dilaungkan, maka pada waktu itu makruh untuk keluar daripada masjid. Kecualilah untuk urusan-urusan yang seperti wuduk batal, bilik air dan sebagainya. Tapi kalaulah azan dah dilaungkan, pada waktu itu keluar daripada masjid kerana tak nak solat di masjid, hukumnya adalah makruh, tak disukai oleh Nabi SAW. Maka berkata Abu Sya'sa, kami sedang duduk bersama dengan Abu Hurairah di dalam masjid. Fa'adzanal muazzin, maka telah melaungkan azan muazzin. Faqama rajulun, maka telah bangun seorang lelaki daripada masjid, yamshi, berjalan keluar. Fa'atba'ahu Abu Hurairah, maka telah mengikuti pergerakan lelaki tersebut Abu Hurairah, basarah, dengan pandangan matanya, sehingga orang tersebut keluar daripada masjid. Maka Abu Hurairah berkata, amma hadza, adapun perbuatan seperti ini, adapun orang ini, faqad asa Abul Qasim, dia telah menderhaka kepada ajaran Nabi SAW. Riwayat 1491 daripada Sahih Muslim, baca. Daripada Abu Sya'sa rahimahullah, beliau berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, wa ra'a rajulan, dan pada waktu itu Abu Hurairah telah melihat seorang lelaki, yajtazul masjid, yajtazu maksudnya yasiru, yajtazu,
yang berjalan kharijan, keluar daripada masjid, ba'dal azan, setelah azan dilaungkan, maka ianya makruh, perbuatan yang tak disukai oleh Nabi. Kecuali, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalaulah dia keluar daripada masjid untuk wuduk ataupun bilik air lain. Tapi kalaulah dia keluar daripada masjid kerana tak nak solat dan juga sebab yang lain, hukum dia adalah makruh. Maka berkata Abu Hurairah, amma hadza, adapun orang ini, faqad asa, maka sesungguhnya dia telah menderhaka Abul Qasim kepada ajaran Nabi SAW. 1492 baca. Maka Abdul Rahman bin Abi Amrah menceritakan bahawa telah masuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ke dalam masjid ba'da salatil maghrib, dan pada waktu itu solat maghrib telah selesai. Faqa'ada wahdah, maka Uthman bin Affan duduk bersendirian. Faqa'adtu ilaih, maka kata Abdul Rahman bin Abi Amrah, aku pun duduk pada waktu itu bersebelahan dengan Uthman bin Affan. Maka Uthman bin Affan berkata kepadaku, kata Abdul Rahman bin Abi Amrah, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Maka pada waktu itu, Uthman bin Affan dia tunggu solat isyak. Maka dia beritahu kepada Abdul Rahman bin Abi Amrah kelebihan menunaikan solat isyak berjemaah di masjid. Maka kata Uthman bin Affan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man sallal isyak, barang siapa yang menunaikan solat fardu isyak, fi jama'atin, secara berjemaah di masjid. Kerana kita tahu Nabi SAW tak suka orang yang tidak solat berjemaah di masjid. Maka maksud jamaah di sini, maksudnya adalah berjemaah di masjid. Faka'annama, maka seolah-olah dia telah beribadah separuh malam. Wa man sallas subah, dan barang siapa yang menunaikan solat fardu subuh fi jama'atin, berjemaah di masjid, faka'annama sallal laila kullah, seolah-olah dia telah solat sepanjang malam. Maka maksud jemaah di sini kata para ulama adalah berjemaah di masjid ataupun surau. Riwayat seterusnya lebih kurang sama, baca sampai habis 1493. Riwayat 1494 baca tiga riwayat terakhir ini berkenaan tentang kelebihan orang yang solat subuh berjemaah. Maka siapa yang solat subuh berjemaah, maka Allah akan meletakkan dia di dalam dhaman, perlindungan Allah, penjagaan Allah. Maka riwayat 1493 94 baca. Maka daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat dulu baris yang kedua, siapakah Jundab bin Abdullah? Kata Imam Nawawi, beliau adalah Jundab bin Abdullah bin Sufyan, yunsabu taratan ila abi, kadangkala dikenali dalam hadis sebagai Jundab bin Abdullah, kadangkala wataratan ila jaddi, kadangkala dalam hadis dikenali sebagai Jundab bin Sufyan, nisbah kepada atuknya. Okey, Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Kemudian daripada Jundab bin Abdullah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man sallas subah, barang siapa yang menunaikan solat fardu subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia akan berada di dalam jagaan Allah. Fala yatlubannakum, maka janganlah sekali-kali kamu menjadikan Allah menuntut kamu. Fala yatlubannakumullahu, maka janganlah sekali-kali kamu menjadikan Allah menuntut kamu, min zimmatihi, daripada pelindungan Allah, bisyai'in, dengan sesuatu. Maka apakah maksud fala yatlubannakumullahu min zimmati bisyai'in? Bila Allah dah letakkan kamu dalam jagaan kerana solat fardu subuh, maka jangan kamu menjadikan Allah menuntut kamu daripada pelindungannya sedikit pun. Ada dua makna. Maksud yang pertama adalah jangan kamu berani menzalimi, menyakiti orang yang solat subuh berjemaah. Sebab orang tu Allah jaga. Maka kalaulah kamu berani ganggu dia, maka Allah akan menuntut kamu. Kenapa kamu mengganggu orang yang Allah dah beri jaminan dan jagaan? Walaupun mungkin tak kat dunia, tapi akhirat pasti. Maksud yang kedua, fala yatlubannakumullah. Maksud yang kedua adalah pada waktu itu adalah orang yang solat fardu subuh berjemaah.
maka janganlah pula dia pergi tinggalkan solat subuh berjemaah. Kerana Allah dah meletakkannya dalam jaminan dia, dan kalaulah dia tak solat subuh berjemaah di masjid, seolah-olah dia tak nak perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengganggu perlindungan Allah, sabda Nabi, fayudrikah, maka Allah pasti akan mendapatkannya, fayakubbahu fi nari jahannam, dan Allah pasti akan mencampakkannya ke dalam api neraka. 1495 baca. Maka riwayat yang kedua ini bahawa Nabi SAW bersabda bahawa man shalla salat as-subh, barang siapa yang menunaikan solat fardu subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka orang tersebut berada di dalam jaminan penjagaan Allah. Fala yatlubannakumullah, maka janganlah sekali-kali kamu menjadikan Allah menuntut kamu daripada penjagaannya dengan sesuatu. Fa innahu, maka sesungguhnya, man yatlubuhu, barang siapa yang Allah menuntutnya daripada jaminannya dengan sesuatu, yudrikhu, Allah pasti akan mendapatkannya, maksudnya menangkapnya, dan kemudian mencampakkannya pada wajahnya ke dalam api neraka. 1496 baca sampai habis. Bab yang ke-41, apabila kita dah baca begitu banyak hadis tentang penegasan, penekanan oleh baginda Nabi SAW tentang solat fardu berjemaah, maka Imam Muslim membawakan pula hadis-hadis berkenaan tentang ar-rukhsah, keringanan, kelonggaran, fit takhalluf, dalam tidak menghadiri solat berjemaah, li'uzrin, apabila ada uzur. Maka apabila ada keuzuran yang diterima syarak, maka pada waktu itu kalaulah tidak menghadiri solat berjemaah, maka tidaklah berdosa. Terus baca. Laju sikit. Maka kisah berkenaan tentang Itban bin Malik. Sesungguhnya Itban bin Malik radhiyallahu anhu, beliau salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimman syahida Badra, termasuk daripada kalangan mereka yang turut serta dalam peristiwa Badar. Dalam peristiwa Badar. Maka ada yang bertanya, kalau solat berjemaah di rumah tak dikira? Kira. Cumanya pada waktu itu hadis ini kita dah sebutkan menggambarkan pada waktu itu Nabi SAW pada zaman Nabi sangat-sangat menekankan solat berjemaah terutamanya untuk lelaki. Terutamanya untuk lelaki. Maka lelaki pada zaman Nabi SAW mereka semua akan solat berjemaah di masjid dan di surau. Sebab itu dikatakan solat berjemaah di masjid dan surau adalah fardu kifayah. Kalaulah semua orang pada waktu itu tak menunaikan solat fardu jemaah di surau dan masjid, dan surau dan masjid menjadi mati dan kosong, maka pada waktu itu semua penduduk kampung tersebut berdosa. Dan kita pun nampak zaman kita bahawa yang istiqamah menjaga solat fardu berjemaah kebanyakannya adalah generasi lama. Generasi lama. Kerana pada waktu itu tak diberi penekanan untuk solat berjemaah. Maka sebab itu dibawakan hadis ini bukanlah nak mengatakan solat di rumah pada waktu itu tak diterima, tapi suasana pada zaman Nabi SAW bahawa semua orang akan solat di masjid. Yang berani tak solat di masjid, kata Abdullah bin Mas'ud, hanyalah orang munafik dan orang sakit. Semua akan solat di masjid kerana penekanan yang kuat yang diberikan oleh Nabi SAW. Sebab itu dibawakan bab yang berikut ini bahawa kalaulah benar-benar ada keuzuran, maka pada waktu itu kalaulah dia tidak menghadiri solat berjemaah di masjid, maka pada waktu itu tidaklah ada sebarang celaan. Tapi keuzurannya pada waktu itu contohnya sakit. Contohnya macam Itban bin Malik, pada waktu itu ada banjir di antara dia dengan masjid kerana ada wadi lembah di hadapan rumah dia. Maka pada waktu itu adalah keuzuran. Tak boleh pergi ke masjid. Bukanlah bermaksud solat di rumah. Tapi kalaulah yang lelaki solat di rumah kerana pada waktu itu alasan-alasan yang tak begitu kuat, maka solat dia tetap sah.
Cuma pada waktu itu dia meninggalkan sunnah besar yang sangat diambil berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita dah sambung daripada pagi tadi. Sebab itu bab dia panjang, maka sebab itu kita terus sahaja membaca. Maka Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa huwa min ashabin Nabi, beliau termasuk daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimman syahida Badran, termasuk daripada kalangan sahabat yang menyertai peperangan Badar daripada golongan Ansar. Annahu ata Rasulullah, beliau telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni qad ankartu basari, sesungguhnya pandangan mataku telah menjadi lemah. Matanya pada waktu itu pandangan matanya lemah. Wa ana usalli liqaumi, dan aku adalah imam kepada kaumku. Wa idza kanatil amtar, namun apabila turunnya hujan, salal wadi, maka akan penuhlah mengalir lembah pada waktu itu dengan air. Dan lembah tu berada di mana? Allazi baini wa bainahum, di antara rumahku dan juga masjid tempat aku menjadi imam. Dan kalau kita tengok di negara Arab, kebelakangan ni mereka dah mula ada parit. Tapi kalaulah tidak, maka zaman dulu mereka tak ada parit. Sebab jarang hujan. Maka bila turunnya hujan, maka lembah-lembah ini akan penuh dengan air yang mengalir deras. Diumpama longkang yang besar. Walam astati', lalu aku tidak boleh untuk datang kepada masjid mereka. Fa usalli lahum, dan aku tidak boleh menjadi imam bagi mereka. Wa waditu, dan aku berharap, annaka ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya Tuhan, wahai utusan Allah, ta'ti, boleh datang ke rumahku, fatusalli fi musalla, maka Tuhan boleh datang solat di sebuah tempat solat, attakhidhuhu musalla, yang aku menjadikan dia sebagai tempat solat. Mana tempat solat ini digunakan bila dia tak boleh pergi kepada masjid kaum dia kerana banjir yang ada di antara tempat dia dan juga ke masjid kaum dia. Maka dia jadikan tempat solat yang boleh dia solat di situ. Sampai ke zaman kita, masih ada lagi masjid Itban bin Malik. Cumanya kebelakangan ini masih lagi direnovate. Kalaulah dulu dia sekadar ada dinding, tak ada atap dan ianya adalah kecil. Sebab ianya adalah terletak di kawasan rumah Itban bin Malik. Maka Nabi SAW bersabda, sa'af'al, akan aku datang dan lakukan insya-Allah. Maka berkata Itban bin Malik, faghada Rasulullah, maka Nabi SAW telah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika mana matahari telah tinggi naik. Fasta'zana Rasulullah, maka Nabi SAW telah meminta izin untuk masuk. Fa'adzintu lahu, maka kata Itban, aku telah mengizinkan Nabi untuk masuk. Falam yajlis, maka Nabi tak terus duduk sehingga Nabi SAW masuk ke dalam rumah, lalu baginda bersabda, aina tuhibbu an usalliya min baiti, di manakah kamu suka untuk aku menunaikan solat daripada kawasan rumahmu? Maka berkata Itban, fa asyartu, aku telah mengisyaratkan kepada satu penjuru daripada rumahku. Faqama Rasulullah, maka Nabi SAW telah bangun menunaikan solat. Fakabbara, bertakbir. Fakumna wara'ah, dan kami pun berdiri di belakang baginda. Fasalla rak'atain, Nabi menunaikan solat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW telah memberi salam. Sebenarnya banyak yang kita boleh belajar daripada sini. Sebelum kita sambung hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10 daripada atas. Maka kata Imam Nawawi, terdapat banyak pengajaran daripada hadis Itban bin Malik. Yang pertama, annahu yustahabbu liman qala sa'af'al. Sunnah bagi orang yang nak berjanji sesuatu, dia menyebut pada waktu itu insya-Allah. Kemudian yang kedua, at-tabarruku bis-salihin wa atharahum. Kata Imam Nawawi, daripada sini juga menjadi dalil bahawa boleh untuk bertabarruk, mengambil keberkatan dengan orang-orang yang salih. Maka sebab itu Itban bin Malik minta Nabi datang untuk pada waktu itu solat di kawasan rumah, yang ada kawasan musalla yang telah dibina dalam rumah dia. Kemudian yang ketiga, was-salatu fil mawadi'il lati sallu biha, dan pada waktu itu solat di tempat yang mana orang-orang salih yang telah menunaikan solat di situ. Kemudian yang keempat, ziyadatul fadil al-mafdul wa huduri diyafatih. Pada waktu itu menziarahi orang, dan juga pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melayani sebagai tetamu. Kemudian yang seterusnya, sukutul jamaah lil uzur, jatuh pada waktu itu hukum solat berjemaah bila ada keuzuran.
Macam contoh Itban bin Malik punya keuzuran adalah banjir yang pada waktu itu melewati di hadapan kawasan rumah dan juga masjid yang dia biasa pergi pada waktu hujan. Kemudian kata Imam Nawawi, istishabul imam wal alim wa nawihima ba'du ashabih. Nabi SAW walaupun Nabi dijemput sendiri, tapi Nabi datang bersama dengan Abu Bakar dan juga pada waktu itu beberapa orang sahabat. Maka sunnah untuk pada waktu itu membawa beberapa orang teman yang kita tahu tak kisah untuk pada waktu itu bersama. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-istizan, meminta izin ketika mana nak masuk rumah seseorang. Kemudian al-ibtida'u fil umuri bi ahammiha, terus memulakan dengan benda yang kita telah dijemput kerana. Maka Nabi dijemput untuk solat, maka Nabi tak duduk dulu. Nabi terus tanya kat mana pada waktu itu nak solat. Maka pada waktu itu belajar daripada Nabi mendahulukan perkara yang penting sebelum daripada perkara yang lain. Kemudian daripada hadis ini juga kita belajar jawazu solatin nafil jamaah. Boleh solat nafil dilakukan secara berjemaah. Sebab ada yang mengatakan tak boleh menunaikan solat sunat berjemaah kecuali solat yang Nabi pernah buat berjemaah seperti tarawih, seperti witir dan juga itu sahaja. Maka sebenarnya hadis ini menjadi dalil kata Imam Nawawi jawaz, harus, boleh untuk menunaikan hatta solat nafil untuk berjemaah. Sebab Nabi SAW datang pada waktu siang untuk menunaikan solat 2 rakaat dan Nabi SAW menunaikannya pada waktu itu secara berjemaah. Maka dalam mazhab Syafi'i, ini yang dijadikan dalil sebagai boleh. Kemudian yang seterusnya kata Imam Nawawi, solat pada waktu siang, afdalnya pada waktu itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lain. Pengajaran yang lain. Terus wahabasnahu, maka kata Itban bin Malik, maka kami telah menahan Nabi SAW daripada terus balik. Ala khazirin, pada satu jamuan yang diperbuat daripada daging yang kami telah buat untuk Nabi SAW. Baris yang keempat, apakah itu khazir? Kata Ibnu Qutaibah, lahmun yuqta'u sighara, daging-daging yang telah dipotong kecil. Kemudian bila nak masak daging itu, yusabbu alaihi ma'un kathir, maka dimasak daging itu dengan air yang banyak. Faiza nadaja, apabila telah masak, maka pada waktu itu ditaburkan di atas daging tadi dengan tepung. Fa illam yakun fiha lahmun, kalaulah dimasak tanpa daging, maka makanan itu dipanggil asidah. Maka khazirah adalah makanan campuran daripada tepung dan daging-daging halus. Mana tadi? Fasaba rijalun, maka telah berkumpul. Sabah, lihat kepada baris yang lihat pada baris yang kelima, ke baris yang keberapa. Maksudnya pada waktu itu adalah ijtama'u. Maka telah berkumpul pada waktu itu beberapa orang daripada jiran-jiran Itban bin Malik ketika mana mendengar kedatangan Nabi SAW. Hatta ijtama'a, sehingga telah berkumpul dalam rumah tersebut. Rijalun zawu adad, jumlah lelaki yang ramai. Maka telah berkata salah seorang daripada mereka, di manakah Malik bin Dukhshun? Maka sebahagian menjawab, zalika munafik. Malik bin Dukhshun adalah seorang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, sebab itu dia tak datang. Maka Nabi SAW bersabda, jangan berkata begitu. Jangan cakap begitu. Nabi SAW tegur, ala tarahu, bukankah kamu telah melihat bahawa beliau telah mengucapkan la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah, semata-mata kerana Allah. Qalu, maka pada waktu itu mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kemudian berkata Itban bin Malik, maka berkata lelaki tersebut, fa innama nara, kerana kami melihat bahawa beliau banyak berada dan banyak memberi nasihat hanya kepada golongan munafikin. Maka Nabi SAW bersabda, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas api neraka sesiapa pun yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah, yang pada waktu itu diucapkan semata-mata kerana Allah. Qala Ibn Shihab, baca. Saratim, pemimpin. Maka beliau adalah salah seorang daripada pemimpin mereka. Terus, maka beliau membenarkan hadis Mahmud bin Rabi' tentang apa yang diriwayatkan. Terus 1498.
Daripada Itban bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ataitu Rasulullah, aku telah datang kepada Nabi SAW wasaqal hadis," dan kemudian hadisnya lebih kurang sama. Terus maka Mahmud bin Rabi' radhiyallahu taala anhu yang juga sahabat Nabi, beliau berkata, "Fahaddastu bihadzal hadis." Aku telah ceritakan hadis ini kepada beberapa orang. Antara mereka adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Abu Ayyub berkata, "Ma azunnu Rasulullah." Aku tidak merasakan yang Nabi mengungkapkan perkataan sebagaimana yang kamu katakan. Qala, kemudian beliau berkata, "Fahalaftu." Maka Mahmud bin Rabi' telah bersumpah, "In raja'tu," jika aku dapat bertemu kembali dengan Itban, maka aku akan bertanya perkara tersebut. Maka aku telah dapat bertemu dengan Itban. Pada waktu itu aku mendapati beliau seorang yang telah sangat berusia. Qad dhahaba basaruh, telah buta penglihatan matanya, dan beliau masih imam kepada kaum dia. Fajalastu ila jambi, aku telah duduk berhampiran dengan dia, dan aku telah bertanya kepadanya tentang hadis yang beliau pernah ceritakan kepadaku. Fahaddatsani, maka Itban bin Malik telah menceritakan semula kepadaku hadis tersebut. Kama haddatsani, sama seperti mana beliau telah menceritakan kepadaku kali pertama. Qala Zuhri, berkata Az-Zuhri, summa nazalat, kemudian telah turun selepas daripada itu faraid, perintah-perintah dan beberapa perkara. Nura annal amra, dan kami mengira bahawa apa yang Nabi SAW sebut, bahawa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tak akan masuk ke dalam neraka, telah pada waktu itu terbatal pada waktu itu. Faman istata'a, maka kata Zuhri, barang siapa yang mampu untuk tidak tertipu, maka janganlah tertipu dengan maksud hadis tersebut. Namun pada waktu itu para ulama membidas pandangan Az-Zuhri. Maka kata para ulama pada baris yang kedua daripada bawah, arada Zuhri, sebenarnya Zuhri ingin dengan kenyataan beliau mengatakan bahawa maksud daripada Nabi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tak akan disentuh oleh api neraka. Peristiwa ini berlaku fi awal Islam, di awal Islam, sebelum daripada turunnya perintah-perintah Allah. Wa hadza ba'idun, dan kata-kata Zuhri ini adalah sesuatu yang tak boleh diterima. Lianna hadis Itban, kerana hadis Itban bin Malik hanya berlaku setelah turunnya perintah-perintah Allah. Yadullu alaihi, dan menunjukkan kepada perkara tersebut hadis ini sendiri, yang mana berkenaan tentang solat dan juga sebagainya perkara yang lain. Dan maksud daripada kenyataan Nabi diharamkan daripada api neraka bila nak digabungkan dengan hadis-hadis tentang maksiat dan dosa adalah seseorang itu akan diharamkan daripada api neraka ala tahrimi ta'bid, untuk tempoh selama-lamanya. Orang yang ada la ilaha illallah, tempat akhirnya adalah tetap syurga. Terus baca riwayat seterusnya, 1499, baca laju sedikit. Baca sampai habis. Ini dia Mahmud bin Rabi', sahabat yang menceritakan hadis daripada Itban bin Malik. Maka Mahmud bin Rabi' adalah antara sahabat Nabi yang sangat muda. Maka beliau berkata, nak menunjukkan beliau adalah sahabat, beliau berkata, "Inni la'akil, sesungguhnya aku masih ingat majjatan, akan ludahan air, majjaha yang Nabi SAW telah buat kepadaku, min dalwin, daripada beldi yang terdapat di rumah kami." Maksudnya bukanlah Nabi ludah begitu. Nabi SAW masukkan air ke dalam mulut baginda, dan Nabi SAW pada waktu itu jadikan air tersebut pada waktu itu ke Mahmud bin Rabi' kerana nak bermain dengan dia, dan pada waktu itu nak menggembirakan dia. Maka berkata Mahmud, "Fahaddatsani Itban bin Malik," maka Itban bin Malik telah menceritakan hadis ini kepadaku. Sebab itu daripada sini kata para ulama, daripada sini kita boleh belajar sikap Nabi yang suka untuk menggembirakan kanak-kanak dan bermain bersama dengan kanak-kanak, dalam keadaan pada waktu itu kita tahu Nabi SAW adalah seorang Rasul yang pada waktu itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Terus sampai habis. Riwayat 1500 adalah Imam Muslim membawakan hadis dengan tajuk yang baru. Apakah tajuknya? Jawazil jama'ati fin nafilah. Harus dan boleh solat berjemaah untuk solat nafil.
Dan Nabi melakukannya banyak kali. Di rumah Itban bin Malik bersama Abu Bakar dan Itban. Kemudian di rumah Anas bin Malik bersama Anas bin Malik dan ibunya. Wassalati ala hasir, dan boleh untuk solat di atas tika, alas, sejadah, pakaian dan sebagainya, asalkan pada waktu itu ianya adalah suci. 1500 terus. Maka sesungguhnya Mulaikah ini adalah ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan nenek dia. Nenek di sini bermaksud pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah nenek kepada Ishaq, an Ishaq. Maka maksud daripada jaddatah hu ini kembali kepada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, bukan kembali kepada Anas. Kerana Mulaikah binti Milhan adalah nama kepada Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Maka gariskan pada baris yang nombor 1 tersebut. Maka kata Anas bin Malik bahawa ibu beliau, Mulaikah binti Milhan, telah menjemput Nabi SAW untuk satu jamuan makanan yang beliau telah buat. Fa'akala minhu, maka baginda telah makan. Kemudian baginda bersabda, "Kumu, jom bangun. Fa'usalli lakum, aku solat berjemaah bersama dengan kamu." Maka kita nampak di sini, Itban bin Malik jemput Nabi SAW untuk solat. Maka Nabi datang, Nabi terus pada waktu itu solat. Sebab tujuan dia dijemput adalah untuk solat. Sementara Ummu Sulaim, ibu kepada Anas, dia jemput Nabi untuk makan. Maka sebab itu Nabi SAW datang makan dulu. Bila selesai makan, barulah Nabi SAW pada waktu itu solat. Daripada sini kata para ulama, apa jua sebab yang Nabi dijemput, maka Nabi SAW akan mendahulukan perkara tersebut terlebih dahulu. Qala Anas bin Malik, maka aku telah bangun ketika mana nak solat kepada sebuah tikar milik kami, qadis wadda, yang telah menjadi hitam kerana terlalu lama digunakan. Fanadhatuhu, maka aku telah merenjiskannya bima'in, dengan air. Kenapa beliau telah merenjiskan? Baris yang ketiga daripada bawah, liyalina, supaya tikar tersebut menjadi lembut. Maka Nabi telah berdiri di atas tikar tersebut. Wasafaftu ana, dan aku bersama dengan al-yatim pada waktu itu telah berdiri di belakang baginda. Siapakah al-yatim ini? Baris yang kedua daripada bawah, namanya adalah Dumair bin Sa'ad al-Himyari. Maka aku telah berdiri bersama dengan al-yatim yang namanya adalah Dumair bin Sa'ad wal ajus, dan aku juga telah berdiri dengan seorang wanita tua, itulah ibu beliau, ya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, min waraina, di belakang kami. Fasalla lana Rasulullah, maka Nabi telah menunaikan solat, mengimamkan kami solat sebanyak 2 rakaat, kemudian Nabi SAW balik. 1501, baca laju sedikit. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi SAW seorang yang paling indah akhlak baginda. Farubbama, kadangkala baginda akan datang untuk menunaikan solat, bukannya solat fardu, solat nafil di rumah kami. Fayamuru, maka baginda akan memerintahkan untuk dikeluarkan bil bisat, akan hamparan, akan tikar yang terletak di bawah, yang terletak di bawah sesuatu. Fayuknas, maka akan dibersih, disapu dahulu tikar tersebut. Kemudian akan direnjiskan dengan air pada tikar tersebut untuk dijadikan lembut. Summa ya ummu Rasulullah, maka hadis ini lebih jelas. Nabi menjadi imam untuk kami dan kami berdiri di belakang baginda. Fayusalli bina, maka Nabi SAW mengimamkan kami solat. Inilah solat sunat, solat nafil, dan ini menunjukkan solat nafil boleh dilakukan secara berjemaah. Wa kana bisatuhum, dan berkata Anas, dan adalah pada waktu itu tikar mereka diperbuat daripada jaridin nahal, daripada pelepah-pelepah kurma. 1502, baca. Maka dalam riwayat ini menyebutkan, ini adalah kisah yang lain. Sebab dalam riwayat yang sebelum ini, pada waktu itu Anas bersama dengan seorang lagi kanak-kanak. Dalam riwayat ini menyebut hanya Anas, ibunya, dan juga makciknya Ummu Haram. Maka kami telah ada 3 orang tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, "Kumu, bangunlah kamu supaya aku boleh mengimamkan kamu dengan salat. Fi ghairi waqti salah." Ini menjadi dalil bahawa ini bukanlah salat fardu, iaitu salat nafil, salat sunat.
Maka Nabi SAW telah mengimamkan kami. Faqala rajulun li Thabit, maka seseorang telah bertanya kepada Thabit, aina ja'ala Anasan minhu, di manakah Nabi meletakkan Anas sewaktu solat? Maka kerana pada waktu itu Anas seorang sahaja lelaki, maka Nabi telah meletakkan beliau di kanan baginda. Kemudian baginda telah mendoakan untuk kami, ahlal baiti, penghuni rumah kami, bikulli khairin, dengan setiap kebaikan, daripada kebaikan dunia dan akhirat. Maka telah berkata ibuku Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, khawai di muka, hadam kecil kamu, maka mintalah doa kepada untuknya secara khusus. Maka Nabi telah mendoakan untukku, kata Anas, bikulli khairin, dengan setiap perkara yang baik. Wa kana fi akhir ma da'a li bih, dan pada pengakhiran doa yang Nabi doakan untukku, Nabi telah berdoa, Allahumma, ya Allah, akthir malah, perbanyakkanlah hartanya. Maka daripada sini menjadi dalil tidak ada masalah, tidaklah salah untuk seseorang itu mendoa banyak harta. Sebab Nabi mendoakan harta yang banyak untuk Anas bin Malik. Wa waladah, ya Allah perbanyakkanlah anak dia. Wa barik lahu fih, dan berkatilah Anas bin Malik pada nikmat yang dikau kurniakan kepadanya. Riwayat 1503 lebih kurang sama. Baca sampai habis. Maka hadis-hadis ini Imam Muslim bawakan nak menerangkan solat nafil boleh solat berjemaah. Itulah yang Nabi buat di rumah Anas bin Malik, di rumah Itban bin Malik. Maka kurang tepat siapa yang mengatakan tak sunnah untuk melakukan solat nafil secara berjemaah. Jawapannya adalah boleh. Maka Nabi SAW telah mengimamkan solat bagi kami. Pada waktu itu adanya wabi ummih, adanya ibu kepada Anas bin Malik, dan juga khalatih, pada waktu itu makcik beliau Ummu Haram. Maka qala fa aqamani, Nabi telah menjadikan aku berdiri di sebelah kanan baginda, kerana pada waktu itu beliau seorang sahaja yang lelaki. Wa aqamal mar'ah, dan Nabi telah mendirikan wanita pada waktu itu khalfana, di belakang kami. 1504 baca sampai habis. Seribu 1505 baca. Maimunah Ummul Mukminin isteri Nabi SAW berkata, kerana Rasulullah adalah Nabi SAW pada waktu malam ketika mana menunaikan solat. Wa ana hiza'uh, aku akan duduk bersebelahan baginda. Wa rubbama asabani thawbuh, dan kadangkala pakaian baginda menyentuhku ketika mana baginda sujud. Wa kana yusalli ala khumrah, dan baginda Nabi SAW menunaikan solat di atas hamparan, ataupun pada waktu itu di atas tikar. Terus 1506 baca. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, annahu dakhala ala Rasulillah, sesungguhnya beliau telah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadahu yusalli, maka Abu Sa'id mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat ala hasirin, di atas sebuah tikar, yasjudu alaih, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atasnya. Maka tak ada masalah nak solat di atas kapet, di atas tanah, di atas tikar, di atas sejadah, maka tidak ada sebarang masalah. Riwayat yang ke-1507, Imam Muslim mula membawakan hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan solat berjemaah, kemudian kelebihan orang yang menunggu solat, kelebihan orang yang memperbanyakkan pergerakan ke masjid surau, dan kelebihan orang yang berjalan kaki ke masjid dan surau. Maka ini kelebihan dia. Hadis yang terakhir 1507 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul rajul, solat seseorang itu secara berjemaah, tazidu, melebihi berbanding solatnya bersendirian. Wa salatihi fi suki, melebihi daripada solatnya di rumahnya. Wa salati fi suki, solat berjemaah di masjid adalah lebih daripada solatnya di pasar, bid'an wa 20 darajah, sebanyak lebih daripada 20 kali ganda.
Maka hadis seperti ini yang dijadikan dalil berkenaan tak sama solat berjemaah di masjid surau dan juga solat berjemaah di rumah dan sebagainya. Pada waktu itu tak sama. Kerana pada waktu itu solat berjemaah di masjid pahalanya adalah lebih. Adakah sah solat di rumah? Jawapannya sah. Adakah boleh berjemaah di rumah? Jawapan dia boleh. Namun kelebihan di masjid pada waktu itu adalah lebih berbanding solat di rumah ataupun di tempat beli belah yang ada musalla dan lain-lain. Terus maka kata sabda Nabi SAW, wazalika, dan yang kerana itu adalah kerana sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila berwuduk, fa ahsanal wuduk, dan berwuduk dengan sebaik-baiknya, summa atal masjid, kemudian dia bergerak menuju ke masjid, la yanhazuhu, dan tidaklah dia bergerak menuju ke masjid kecuali dengan tujuan solat, la yuridu illa salah, tidaklah dia berkeinginan kecuali untuk solat. Maka daripada sebelum sampai ke masjid lagi, daripada keluar daripada rumah lagi dah dapat pahala. Falam yakhtu khutwah, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali ditinggikan baginya dengan sebab langkah tersebut satu darjat. Wa hutta anhu, dan dihapuskan daripadanya dengan sebab langkah tadi khati'atun, satu dosa, hatta yadkhulal masjid, sehinggalah dia masuk ke dalam masjid. Fa'idha dakhalal masjid, apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid, kana fis salah, maka dia dikira seolah-olah sedang menunaikan solat. Maka natis salatu hiya tahbisuh, selagi mana keadaan dia adalah menunggu solat. Apabila dia tunggu solat, dia mendapat pahala seolah-olah sedang solat. Wal malaikatu yusallun, bukan sekadar itu sahaja, para malaikat akan terus menerus mendoakan ke atas salah seorang daripada kamu selagi mana dia kekal berada di tempat duduknya yang dia telah selesai solat tadi. Maka malaikat akan mendoakan, Allahumma rahamhu, ya Allah kasihanilah ia, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah ia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya, malam yu'zi fih, selagi mana dia tidak melakukan perkara sia-sia padanya, malam yuhdith fih, selagi mana tidak batal wuduk dia. Maka hadis ini kita belajar kelebihan orang yang berjalan kaki ke masjid, kelebihan orang yang tunggu solat, yang mana hadis ini kita akan baca berulang-ulang kerana banyak lagi hadis yang lebih kurang sama yang Imam Muslim bawakan. Bacalah 1508 sebab lebih kurang sama. Okay, insyaAllah kita akan sambung balik jam 3 petang. InsyaAllah terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.